Mari kita lihat tinjauan dan analisis masalah daripada lembaran kerja murid-murid saya ini. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga orang murid saya bermasalah ketika menulis huruf vokal yang sesuai dalam latihan yang saya berikan. Dua perkataan yang mungkin paling mengelirukan subjek kajian saya yaitu apple dan ekor. Mereka menulis apple sebagai apal, A-P-A-L, dan ekor sebagai akor, E-K-O-R. Jadi ini merupakan kesilapan yang nampak kecil tetapi sebenarnya sangat serius bagi murid pemulihan. Ya. Menurut temu bual awal saya bertanya kepada Michael, Michael, apakah nama buah ini? Saya tunjukkan buah apple, dia jawab dengan betul. Okey, baik. Cuba kamu tulis perkataan yang kamu sebut tadi. Murid kemudiannya menulis perkataan pada kertas yang cikgu sediakan dengan ejaan A-P-U-L. Okey, begitu juga dengan subjek kajian saya yang kedua dan juga yang ketiga. Maka bertitik tolak daripada masalah yang nampak kecil, tetapi saya fikir masalah ini sangat besar kerana asas dalam pemulihan mereka perlu diperbetulkan dari awal. Jadi fokus kajian saya kali ini iaitu membezakan bunyi huruf A dan bunyi vokal E-taling. Dan objektif kajian saya iaitu meningkatkan penguasaan kemahiran menulis perkataan yang mengandungi vokal A dan E-taling murid pemulihan tahun 3. Kumpulan sasaran saya terbahagi kepada 3 orang murid pemulihan tahun 3 iaitu Michael, Fazrul dan Julia. Ini bukan nama sebenar. Kalau kita lihat ciri-ciri murid pemulihan mereka ini, kalau kita tengok dari luar pun memang mereka nampak murid pemulihan. Michael ni gopoh, tidak sabar dan suka bercakap walaupun cikgu sedang mengajar. Fazrul ni pula nakal, suka bercakap dan sangat aktif di dalam kelas. Manakala Julia sangat pasif, kurang motivasi dan selalu cuai dalam membuat latihan. Kata orang, tak kenal maka tak cinta, tak tahu maka wujud tanda tanya. Jadi bermula dari masalah ini tadi, maka saya cuba untuk merangka satu strategi yang mengandungi prosedur tertentu yang perlu diikut oleh saya sendiri dan boleh menjadi contoh kepada guru-guru yang lain nanti. Iaitu saya namakan strategi ini Lisetul. Ataupun kita huraikan, Li bermaksud lihat, Se bermaksud sebut dan Tul bermaksud tulis. Teori ataupun yang saya pegang dalam kajian saya ini iaitu teori pelaziman klasik Pavlov. Di mana dalam strategi ini saya mementingkan dalam pengajaran dan pembelajaran mesti ada rangsangan kepada murid pemulihan, kemudian mesti ada gerak balas daripada murid pemulihan itu tadi dan kemudian sebagai seorang guru kita seharusnya memberi peneguhan kepada murid-murid kita. Ini merupakan langkah-langkah strategi Lisetul yang saya cuba murnikan dan merupakan antara langkah yang berkesan dalam proses PDP saya dalam pemulihan ini. Pertama, guru tunjuk gambar dulu kepada murid tentang perkataan yang kita nak ajar itu. Yang saya labelkan R di sini iaitu rangsangan. Kemudian selepas guru memberi rangsangan, murid akan menyebut perkataan ataupun perkataan bagi gambar tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, guru bimbing sebutan murid dan seterusnya murid mengajuk cara sebutan murid, cara sebutan guru itu tadi. Kemudian yang kelima, guru buka tingkap suku kata. Di sini saya menggunakan bahan rangsangan tingkap suku kata yang boleh membawa murid untuk menyebut perkataan berpandukan gambar yang diberi di dalam suku kata, tingkap suku kata itu tadi. Dan seterusnya, murid selepas menyebut perkataan itu, terus menulis perkataan yang telah disebut sebentar tadi. Dalam kajian ini, saya menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data. Yang pertamanya, ujian pra dan pasca. Kedua, lembaran kerja. Ketiga, temu bual. Dan keempat, nota lapangan. Seterusnya, dapatan kajian saya bahagikan kepada 2 kategori.
data primer saya, iaitu daripada data ujian pra dan juga ujian pasca, manakala sokongan kepada data pertama saya disokong oleh data sekunder dari nota lapangan, temu bual dan lembaran kerja murid. Seterusnya, kita lihat dapatan kajian saya pada kali ini, di mana sangat jelas kita nampak selepas murid pemulihan ini tadi, ataupun boleh dikatakan murid dalam kategori slow learner, selepas mengikut langkah-langkah prosedur yang telah saya gariskan dalam strategi Lisa Tool, mereka menunjukkan peningkatan penguasaan, menulis dan juga menyebut perkataan-perkataan yang mengandungi vokal A dan juga italic. Jadi sebenarnya dia memberikan satu kepuasan dan kegembiraan kepada guru walaupun nampaknya kajian ini nampak kecil. Masalah yang nampak kecil tetapi sebenarnya bagi seseorang murid pemulihan ini merupakan perkara asas yang patut dikuasai. Dan dari kita lihat daripada lembaran kerja, sokongan kepada data-data saya yang pertama tadi, dari lembaran kerja pertama, pencapaian nampak kurang baik walaupun soalan hanya 5, Michael hanya betul 1, Fazrul hanya betul 2 dan Julia hanya betul 2 juga. Di akhir kajian ini tadi, di lembaran yang ketiga, mereka mendapat keputusan betul kesemuanya, iaitu ke semua 5 soalan apabila menulis perkataan berpandukan gambar melibatkan huruf vokal A dan juga italic. Seterusnya, daripada untuk menguatkan lagi data keputusan dapatan kajian saya menggunakan temu bual separa berstruktur. Jadi saya bertanya balik kepada subjek kajian saya ni, Michael, kamu tahu apa buah ini? Cikgu tunjukkan buah apple, kemudian dia jawab, tahu cikgu. Okey, cikgu beri arahan, cuba kamu sebutkan nama buah ini dan kemudiannya tulis pada kertas yang cikgu berikan di sini. Okey cikgu, dia jawab saya, senang saja cikgu, apple. Dia terus menulis perkataan apple dengan betul. Okey, bagus. Sekarang cikgu nak kamu lihat gambar ini pula. Saya tunjukkan gambar yang seterusnya. Dia boleh menulis ekor. Jadi dia sebut ekor itu cikgu. Terus dia tulis E-K-O-R. Jadi di sini sebenarnya satu kelegaan kepada guru pemulihan macam saya apabila murid itu back on track kata orang, iaitu dapat menulis vokal atau perkataan yang mengandungi vokal A dengan italic dengan betul. Seterusnya, nota lapangan saya. Hari pada bertarikh 17 Ogos tahun 2020, hari ini saya menjalankan ujian pasca. 2 subjek kajian saya mendapat markah penuh iaitu 100%, manakala Julia mendapat markah 80%. Mereka tampak yakin dan fokus semasa menjawab soalan ujian. Seterusnya, hasil daripada kajian ini memberi refleksi yang baru kepada saya, iaitu memberi kefahaman yang baru, di mana kadang-kadang benda itu nampak kecil dan nampak remeh bagi sesetengah orang, tetapi bagi seseorang murid pemulihan, ia merupakan perkara yang sangat besar dan asas kepada penguasaan ilmu bagi tahap yang seterusnya. Dan seterusnya memberi kesedaran kepada saya bahawa kita sebagai seorang guru tak boleh mengajar dengan cara kita sahaja. Kita kena turun kepada tahap murid itu dan ajarlah mengikut cara mereka. Dan seterusnya, ia menukar persepsi saya bahawa mengajar pemulihan ini sebenarnya sesuatu yang sangat kata orang menghiburkan apabila kita dapat melihat murid kita berjaya mengikut objektif yang telah kita tetapkan. Dan seterusnya, ia membetulkan amalan saya di mana PDP untuk kelas pemulihan tak boleh mengikut kemahiran secara pantas. Ia kena mengikut tahap murid itu sendiri dan selepas murid itu menguasai kemahiran yang kita ajarkan, barulah kita boleh bergerak ke kemahiran yang seterusnya. Dan cadangan kajian yang seterusnya, semestinya setiap kajian yang saya lakukan mesti ada penambahbaikan pada masa yang akan datang.
Yang pertama, saya cadangkan kepada diri saya sendiri ataupun mana-mana pihak yang membaca kajian ini, kita seharusnya memanipulasikan teknik pengajaran. Okey, kemudian kedua, mempelbagaikan bahan rancangan. Seperti dalam kajian ini tadi, saya menggunakan tingkap suku kata. Tetapi pada masa kini, saya fikir boleh juga kita gunakan PowerPoint dan juga apa-apa aplikasi dalam telefon pintar kita pada masa kini. Iaitu yang ketiga, saya cadangkan gunakan aplikasi teknologi ICT, dan juga yang keempat, menyelitkan unsur-unsur sastra bahasa Melayu di dalam pengajaran kita supaya nilai sastra tidak hilang begitu sahaja. Dan seterusnya, sebagai seorang guru, kita harus berpegang kepada salah satu konsep ataupun model penyelesaian masalah POLIA, iaitu ada 4 langkah dia di sini. Pertama, memahami masalah yang kita hadapi. Seperti pengajaran saya yang mula-mula tadi, fahamkan dulu apakah masalah murid itu. Kemudian, apabila kita tahu masalahnya, kita rangka strategi yang boleh kita buat untuk mengatasi masalah yang telah dialami murid itu. Kemudian ketiga, kita laksanakan strategi. Kemudian langkah keempat, kita semak balik apa yang telah kita jalankan supaya kita dapat mengenal pasti sama ada strategi itu berkesan ataupun tidak. Jadi sekian saja untuk pembentangan kajian saya pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator.